dengan tuan-tuan dan puan-puan warga Putra Heights, ahli karya Surau Baitur Rahman, dan juga saya ingin mengucapkan tahniah, berbanyak-banyak tahniah kepada saudara Roslan dan juga seluruh jawatankuasanya dan urusianya kerana menganjurkan sebuah program seperti biasa, insya-Allah mendapat sambutan daripada semua yang tinggal di sini. Program-program sebegini memanglah kita agak lalukan kerana kita semua faham bahawa dalam keadaan di mana umat Islam menghadapi banyak cabaran dan banyak cubaan kini, maka setiap seorang daripada kita perlu mengambil peranan, iaitu membuka pintu ilmu. Kerana kadang-kadang disebabkan kejahilan ahli masyarakat kita, maka banyak timbul perselisihan dan pertikaman lidah di antara kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya tak perlu kita tengkar pun, ya. Akhir-akhir ini saya ingin menyebut perkara kerana semalam berlaku pertikaman lidah di Parlimen yang membabitkan saya sendiri. Kalau sesiapa yang melihat atau membaca berita Menteri yang Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah menceritakan tentang program ataupun langkah-langkah untuk memantapkan akidah umat Islam, ya? Dan kita pun menyokong, bukan tidak menyokong, tetapi cuma akhir-akhir ini bila akidah umat Islam tergugat, maka ada pihak-pihak yang cuba orang kata membangkitkan kemarahan umat Islam ini dengan mengaitkan tentang ancaman daripada agama-agama lain. Jadi saya bangun bercakap, saya mengatakan bahawa saya sangat bersetuju tentang pemantapan akidah, tapi tidak perlulah kita sebagai orang kata anggota masyarakat nak menyalahkan orang lain apabila umat Islam sendiri lemah akidahnya, ya. Perkara kristianisasi ini bukan perkara baru, sudah lama berlaku di dunia ini semenjak daripada zaman perang salib lagi hingga sekarang. Semua umat Islam amat tahu akan perkara ini. Dan agama Kristian ini dia juga agama yang orang kata kita sebut dakwah lah, makna dia evangelism, makna dia mau menyebarkan agama dia. Itu sebabnya kita tengok mubaligh dia sanggup masuk ke dalam hutan, duduk dengan orang asli dan sebagainya demi untuk menyebar agama mereka. Dan ini semua kita tahu sudah lama berlaku. Tetapi kini bila cuba dipolitikkan perkara ini, dia jadi memanaskan keadaan, membangkitkan rasa curiga di antara satu sama lain. Saya rasa pemantapan yang paling penting adalah akidah kita daripada pendidikan kita sendiri. Ya, kalau kita menjalankan akidah yang mendidik anak-anak kita daripada kecil. Saya ingat masa kita di sekolah rendah sekalipun dulu, surah Al-Maryam itu sudah mula dikupas oleh guru-guru agama kita tentang agama Kristian. Kita sudah mengenali agama ini lama, ya. Cuma masalah kejahilan anak-anak kita dan sebahagian daripada umat Islam tidak mengenali agama sendiri dan tidak mengenali agama Kristian. Ya, kalau kita tak mengenali musuh kita ataupun lawan kita, maka kita tidak tahu bila kita berhadapan dengan musuh kita. Seperkara yang saya rasa kita perlu ubah di dalam pendekatan kita dalam mendidik anak-anak adalah bagaimana kita menanamkan kasih sayang ataupun cintanya kepada agama dan cintanya kepada Allah. Saya teringat dulu-dulu saya ingin berkongsi. Setahu saya lah, ya, bila saya tengok dulu mula-mula, kita ingat ulang balik, tak tahu sama tuan-tuan mempunyai pengalaman seperti saya. Perkara-perkara yang awal bila dididik pada kita adalah mengenai dosa dan hukuman, azab neraka. Kalau mak-mak kita nak larang kita buat sesuatu,
sering dia kata jangan buat ni berdosa, jangan mencuri hukumnya potong tangan, ya, jangan buat tu, jangan buat gini, semuanya ada hukuman. Sehingga sebahagian besar daripada anak-anak kita memikirkan bahawa Islam ni agama yang keras, yang hanya tahu menghukum, ya. Kita lupa nak menanamkan. Tapi saya ingat satu perkara yang arwah ibu saya ajar, ialah tentang nikmat yang banyak, nikmat Allah SWT berikan kepada kita. Masa tu tak kenal lagi tentang sifat-sifat Allah, tak kenal lagi tentang apa itu Islam. Tetapi saya ingat arwah ibu saya mengatakan pada saya, dia kata, ni saya cakap orang Kedah lah ya, Mariah, kata dia, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada awak, kepada mak, kepada ayah. Jadi mesti tunjuk tanya syukur pada Allah. Ya, Allah tu maha penyayang, Allah maha pengasih. Dia menanamkan pada diri kita ini bahawa Allah tu maha pengasih dan penyayang. Tapi sebaliknya ramai anak-anak kita mempunyai persepsi bahawa Allah tu penghukum, akan menghukum kita. Ya, memang konsep itu perlu ada, syurga, neraka, dosa, pahala. Tetapi emphasis kita kepada anak-anak kita bagaimana? Kerana sebahagian daripada anak-anak yang ataupun orang-orang remaja yang murtad, yang berpaling tadah daripada akidah kita adalah apabila mereka kecewa. Ya, contohnya, ya, kita ingat cerita Aisyah Bukhari, ya, yang dahulu Hebah mengatakan bahawa dia ini sebenarnya bukannya seorang yang tidak dididik dengan agama. Ibu bapanya orang yang kira kuat agama, ya, tetapi akhirnya kerana jatuh cinta dengan seorang yang beragama Kristian, maka dia lari dengan budak ni, dan katanya lepas itu daripada hubungan haramnya itu termengandung. Jadi selepas itu oleh kerana takut dengan hukuman, dengan ejekan, dengan sindiran, dengan apa ni orang kata dipinggirkan oleh keluarga, maka dipujuk dan dibawa lari, mengatakan dengan kata-kata bahawa Tuhan kami, Jesus, itu adalah Tuhan yang pengampun, ya, Tuhan yang penyayang, God is love. Ini di antara cerita yang kita dapatlah, ya. Jadi sebenarnya anak itu sudah melakukan satu dosa, tetapi kita tidak menanamkan pada dia bahawa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, ya, Ar-Ghafur. Kita lupa sifat-sifat Allah yang maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih. Sehingga apapun dosa yang kita lakukan, ada jalan kembali kepada Allah SWT. Jadi dengan itu kita perlu mendidik anak-anak kita supaya faham bahawa kita hidup mesti buat silap. Kita tidak sempurna, kita tidak maksum, ya. Jadi kita perlu tanam kefahaman Islam itu perlu mantap kepada mereka, supaya di mana mereka pergi pun mereka tahu ya Allah SWT sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, memberi banyak nikmat kepada mereka, ya. Kalau begitulah kita tanam, insya-Allah kemana dia pergi seorang diri pun dia tahu Allah itu satu. Dia nakal macam mana pun, jahat macam mana pun, insya-Allah dia akan kembali balik kepada agama. Tetapi sekiranya kita memberi satu makna seolah-olah tidak ada satu jalan untuk kembali kepada agama, maka bila dia berjumpa dengan orang-orang yang memujuknya, melihat kepada arah lain, dia lupa bahawa Allah SWT itu sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia senang terpengaruh dengan agama lain. Menjadi tanggungjawab kita, kalau kita kaji balik orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan agama, adalah orang kecewa dan orang yang putus asa sebenarnya. Bukanlah sangat mereka mempercaya kepada akidah yang dibawa oleh agama lain, tetapi mereka tidak ada tempat untuk berpaling dan untuk kembali, tak ada tempat nak mengadu apabila mereka menemui jalan buntu, ya, termasuklah kemiskinan di antaranya, ya. Oleh itu kita haraplah, macam yang lepas kita tengok, saya sendiri biasa bila ibu-ibu tunggal datang kepada saya desperate, ya, zakat dah berhenti cukup 6 bulan, kena pohon semula dan sebagainya. Jadi dia berada dalam keadaan desperate, ya, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang orang kata tak tahu kat mana nak tuju. Di dalam kefakiran itu, maka kita tahu bahawa seseorang itu lebih hampir kepada kekufuran. Jadi perempuan, tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sebut di sini, bahawa kita tak mahu, saya rasa kita tak perlu
beri persepsi bahawa siege mentality, bahawa agama kita ini di dalam keadaan bahaya. Agama kita ini akan tercabut daripada kita kerana ada usaha untuk mengkristiankan kita. Jadi bila siege mentality ini, kita ada siege mentality ini, kita sentiasa berada dalam jiwa orang yang takut, orang kecil. Tetapi kalau kita yakin dengan apa yang kita pegang, apa yang kita buat, saya rasa kita tak perlu ada siege. Ya, sifat takut kita ini, takut kita usaha untuk menjaga akidah kita, tetapi jangan sampai kita menimbulkan rasa syakwa sangka dan buruk sangka kepada orang lain. Memang hazar kita dalam kepala kita, perkara ini ada. Kita tahu bagaimana disebarkan risalah-risalah, dimasuk-masukkan di dalam peti-peti surat dan sebagainya. Saya sendiri biasa dapat diberikan tunjuk satu buku kecil, di luarnya ditunjuk tercubung apa minaret. Apa minaret, apa kita panggil? Ya, minaret surau masjid, dan akhirnya di dalamnya buka ada ayat Quran, ya, dipetik daripada surah Maryam, tetapi dia punya tafsiran itu lain. Jadi kalau kita tidak mengenali agama kita, maka kita senang terpesong. Jadi pesan saya adalah ajarlah anak-anak kita untuk mengenali agama sendiri, mengenali rasul-rasul kita, mengenali Allah SWT itu sendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak pesan saya daripada apa yang saya tahu, sedikit sebanyak daripada pengalaman-pengalaman yang saya lalui, ya, supaya kita peka tentang perkara ini. Dan sebagai orang Islam, saya percaya dan saya yakin, dan memang Allah sendiri mengatakan dia akan memelihara agama Islam ini. Ya, jadi kita tidak perlu orang kata defensif all the time. Orang Islam kalau defensif all the time, bila kita nak ofensif untuk berdakwah, ya, kerana setiap kali kita rasa terkepung dan kita rasa dunia kita kecil dan sempit. Ya, sekian, saya minta maaf kalau ada kekurangan, silap dan salah, tersinggung perasaan sesiapa saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wabi Dr. Mariah di atas kesudian Wabi untuk berkongsi dan juga menyampaikan, mengkhabarkan tentang isu-isu semasa dan juga isu-isu lama yang disemasakan. Jadi insyaAllah untuk tidak membuang masa, saya menjemput kedua-dua ahli panel dan juga moderator untuk mengambil tempat di atas pentas untuk kita memulakan program yang ditunggu-tunggu, insyaAllah. Dipersilakan para ustaz.